Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam edisi malam PRN Sarawak ke-12 9 Disember 2021. Tumpuan berita, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyokong sepenuhnya usaha pesara polis yang melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi selain dari usaha kebajikan. Katanya dengan mempelbagaikan kegiatan akan membantu meningkatkan ekonomi kepada para pesara polis. Saya pun bersetuju dengan saudara Datuk Wahab. Jangan alumni ini dikenal hanya waktu bulan puasa, gawai dayak, murid bantuan saja, ataupun wheelchair culture. Saya dukunglah supaya dapat diperbagaikan usaha ini dan dari sudutnya dapat pergi membantu mereka yang bersama-sama dengan kita. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis pelancaran laman sesawang dan logo baharu Persatuan Alumni Polis Sarawak dan lawatan kerja beliau di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia IPK Kuching pada Khamis. Ketua Menteri menambah dengan kegiatan pengusaha para pesara dapat mengeksport hasil pengusahaan melalui pertanian secara moden ke peringkat antarabangsa. Umpamanya lah, kita buka agropark dalam sektor pertanian. Kalau agropark ya, kita ambil sebagiannya untuk katakan diusahakan oleh pihak koperasi. Dan ini dapat membantu dari sudut pertanian, pembangunan pertanian kita secara moden. Kini tu sidak nanamnya, siada kedak magik tanam ikut besar tanah tu naik ke atas. Vertical farming. Bermaknanya apa saja yang kita bangunkan dapat manfaat khususnya dari sudut industri makanan. Ini saya beri example saja lah, di mana pimpinan alumni boleh melihat ruang-ruang yang ada. Saya ambil satu contoh saja lah. Banyak contoh-contoh yang lain dari sudut pertanian kerana kini itu kita keluar di Singapura. Umpamanya satu lagi ialah ikan. Ikan kita sekarang ini kita ekspor di Singapura juga. Kini itu dari batang air. Jadi dalam hal ini saya memang menyokong hasrat persatuan alumni untuk melibat diri dalam kegiatan ekonomi selain daripada usaha kebajikan. Dalam pada itu, beliau juga berharap agar kesemua alumni itu melibatkan diri dalam bidang pengusahaan bagi meningkatkan taraf hidup mereka serta menaikkan taraf ekonomi selaras dengan dasar Sarawak berstatus negeri berpendapatan tinggi pada 2030. Berita seterusnya, rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Katibas digesa agar terus memberikan sokongan kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS Lidam Ahsan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, hanya dengan mengundi calon GPS membolehkan kesinambungan pembangunan di Dun Katibas terjamin. Beliau berharap GPS bukan sahaja menang di Dun Katibas tetapi juga menang di seluruh Sarawak dengan bergaya bagi menunjukkan kepada kerajaan pusat bahawa kepimpinan GPS kuat di Sarawak dan merupakan kerajaan yang kuat dan stabil. Beliau berucap demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Kelau, Nangalijau, Batang Rejang Hulu pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander yang juga Ahli Parlimen Kapit mengingatkan rakyat tentang pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan PH yang telah diberi peluang untuk mentadbir negara namun gagal dan hanya mampu memerintah selama 22 bulan sahaja. Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan projek kecil luar bandar MRP Parlimen Kapit kepada 24 buah Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kawasan Penghulu Lebon dengan jumlah keseluruhan RM268,000. Sementara itu, calon GPS Lidam Ahsan berazam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat sekiranya dipilih dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN 12 nanti. Selanjutnya di Bintulu,
Dalam usaha mendekati masyarakat untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP, calon GPS Dun Jepak Datuk Talib Zulkifli telah mengadakan lawatan ke Pasar Market Ujong Padang pada Selasa. Dalam lawatan itu, beliau telah beramah mesra dengan peniaga dan pelanggan dan turut membeli hasil jualan di pasar tersebut. Sepanjang lawatan itu, SOP sentiasa dipatuhi bagi mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Perkembangan berikutnya, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU yang juga Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turun padang meninjau program pemberian vaksin PPV di Dewan Serbaguna Kampung Pulau Hilir pada Rabu. Program pemberian vaksin yang menyediakan suntikan dos penggalak tersebut telah dikendalikan oleh petugas dari Klinik Kesihatan Tanah Putih dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Pulau Hilir. Beliau selaku calon GPS bagi kerusi Dun Pantai Damai mengambil maklum mengenai proses pelaksanaan program tersebut dan akan sentiasa memastikan segalanya berjalan mengikut perancangan. Menerusi tinjauan itu, beliau amat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan para petugas dengan penerima yang hadir sentiasa dimaklumkan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat pengambilan dos penggalak yang mana bagi penerima vaksin Pfizer sekurang-kurangnya melebihi tempoh 6 bulan dari tarikh dos kedua. Manakala bagi penerima vaksin Sinovac pula melebihi 3 bulan dari tarikh menerima dos kedua. Manakala di Sebuyau dengan penduduk khususnya pengundi di kawasan Dun berkenaan perlu menguatkan sokongan dan keyakinan terhadap pimpinan GPS. Ini kerana menurut penyandang kerusi Dun tersebut, Datuk Julaihi Narawi, GPS mempunyai dasar dan agenda pembangunan yang berterusan. Kita sudah mempunyai dasar dan agenda pembangunan yang tersusun atur yang sedang kita laksanakan. Dalam bahasa kampung yang sedang kita polah itu dan insyaAllah akan berterusan dan ianya akan memberi impak yang besar, ianya akan memberi faedah yang besar kepada rakyat terutama sekali di kawasan luar bandar dan Sebuyau tidak terkecuali. Dalam pada itu menjawab pertanyaan media mengenai pencalonan beliau dalam pertandingan 3 penjuru untuk pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak, jelasnya rakyat dapat melihat dan menilai sendiri rekod kerja-kerja yang telah dilaksanakan sepanjang beliau menjadi wakil rakyat di Dun Sebuyau selama ini. Kita bekerja sepanjang masa. Kita tak tunggu masa pilihan raya. Kita tak tunggu 5 tahun sekali, tidak. Sebab kita bekerja sepanjang masa dan kita dapat menyaksikan bagaimana Sebuyau telah berubah dan ketara berubah pada hari ini kalau kita bandingkan dengan Sebuyau di suatu ketika dahulu. Menjelas lanjut, katanya salah satu daripada perjuangan GPS untuk rakyat dan kawasan Sebuyau adalah dengan pelaksanaan projek-projek besar yang kini sedang dijalankan seperti berikut. Ianya semua menelan belanja yang besar dan ini merupakan salah satu daripada projek infra yang disediakan oleh kerajaan GPS yang ada pada hari ini. Inilah perjuangan masa depan rakyat bersama-sama dengan kerajaan GPS pada hari ini. Maknanya masa depan rakyat terutama sekali rakyat luar bandar adalah cerah bersama-sama dengan kerajaan GPS. Ianya akan membawa perubahan ketara kepada tahap sosio-ekonomi rakyat pada keseluruhannya, khususnya di kawasan Sebuyau, insyaAllah. Sementara itu, semasa mengadakan sesi perjumpaan dengan Ahli Jawatankuasa AJK Ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di Kampung Sungai Ladong Ranting A dan B pada Selasa, Datuk Julaihi Narawi berkata, jentera parti di peringkat akar umbi memainkan peranan utama untuk menyebarluaskan inisiatif baharu yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Justru, masyarakat di kawasan itu tegasnya perlu mempertahankan kepimpinan GPS bagi meneruskan kesinambungan pembangunan di kawasan Sebuyau. Ujar beliau, semua AJK harus membuat persiapan untuk menghadapi sebarang kemungkinan pada pilihan raya negeri kali ini. Beralih dengan perkembangan di Dun Bukit Bergunan,
Calon GPS Dun Bukit Bergunan Datuk Muang Dagang menegaskan penduduk di kawasan itu harus menilai kemajuan yang telah dibawa oleh kerajaan GPS selama ini. Berucap dalam kempen yang diadakan di Balai Raya Engkeranji baru-baru ini, Datuk Muang berkata banyak pelan pembangunan telah dirancang bagi kawasan tersebut dan antara yang diluluskan adalah jalan menuang ke Langgir dan jambatan dari Banting ke Engkeranji. Mengimbas masa lampau, Datuk Muang menjelaskan sekiranya beliau tidak mempertahankan Gunung Lesung sebelum ini, nescaya kawasan itu telah lenyap akibat aktiviti pembalakan. Oleh yang demikian, beliau telah mencadangkan kawasan Gunung Lesung dijadikan taman negara agar kehidupan flora dan fauna kekal terjaga. Laporan seterusnya, keputusan GPS menampilkan beberapa muka baru dan belia dalam PRN 12 membuktikan suara belia didengari kepimpinan tertinggi GPS. Ini selaras dengan aspirasi dan agenda pembangunan Sarawak yang berteraskan ekonomi digital yang memerlukan idea dan tindakan proaktif untuk menjadikan Sarawak negeri berpendapatan tinggi dan maju. Calon GPS bagi kawasan Dun N3 Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan, 30 tahun, menjadi calon termuda diketengahkan GPS bagi meneruskan pembangunan di Dun Tanjung Datu. Anak kepada bekas Ketua Menteri Allahyarham Puan Sri Adenan Satim dan bekas penyandang Dun N3 Tanjung Datu akan berhadapan dengan calon bebas Parti Sarawak Bersatu PSB dan Parti Bumi Kenyalang PBK dalam pertandingan 4 penjuru. Menerusi video pendek tim Azizul selepas penamaan calon baru-baru ini, Azizul mengharapkan sokongan daripada pengundi-pengundi di Dun N3 Tanjung Datu dengan memberi mandat kepadanya pada 18 Disember kelak. Saya harap akan diberi mandat untuk memimpin N3 Tanjung Datuk pada 5 tahun lagi yang akan datang. Minta Allah merayu akan sokongan semua dan beri peluang kepada saya untuk menjadi wakil rakyat anda di situ semua. Sekian, terima kasih. Undilah calon nombor 1. Azizul sangat dikenali di kawasan Dun Tanjung Datu sejak era bapanya yang mewakili kawasan itu dan diteruskan ibu beliau yang memenangi pilihan raya kecil PRK pada 2017. Ditanya mengenai misi dan visinya sekiranya berjaya mewakili Dun N3 Tanjung Datu, Azizul berkata beliau mahu meneruskan agenda pembangunan semua sektor meliputi ekonomi, sosial dan infrastruktur. Katanya banyak lagi yang harus dilakukan khususnya dalam melonjakkan Tanjung Datu sebagai destinasi pelancongan utama di selatan Sarawak. Pada PRN 12 Sarawak, seramai 11,384 pemilih berdaftar layak mengundi di Dun Tanjung Datu. Sementara itu, jelajah pelancaran jentera GPS telah diadakan di kawasan Jemoreng di Bekumah Sungai Ilas, Matu Perahat. Calon Dun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, turun padang bagi melancarkan jentera parti GPS bagi menghadapi pilihan raya negeri Sarawak ke-12 di Dun Jemoreng. Sementara itu, Datuk Dr. Juanda mengharapkan sokongan 100% penduduk kepada GPS demi memastikan kepimpinan Ketua Menteri Sarawak dikekalkan. Datuk Dr. Juanda berkata Ketua Menteri telah banyak memberikan kemajuan di kawasan ini sepanjang beliau memerintah dan banyak lagi kemajuan akan dibawa masuk dan inilah pentingnya mempertahankan kerajaan sedia ada. Datuk Dr. Juanda turut mengingati agar semua jentera haruslah bekerjasama dalam tempoh kempen dan pada hari membuang undi nanti serta berusaha membawa penduduk melaksanakan tanggungjawab turun mengundi. Dalam majlis sama turut diadakan sesi memperkenalkan logo GPS, turut diadakan untuk memperingatkan jentera dan pengundi tentang logo GPS. Di Dun N8 Satok pula, calon GPS Datuk Ibrahim Baki sempat meluangkan masa menyantuni pengusaha gerai dan pelanggan di Laila Cafe, Jalan Datuk Ajibah Abol pada Selasa. Ia adalah merupakan sesi walkabout beliau bagi merancangkan aktiviti bersempena PRN 12 di kawasan Kampung Masjid. Datuk Ibrahim disambut mesra oleh pengusaha gerai dan pelanggan di kedai berkenaan. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas Channel di YouTube. Salam Lukas.